Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. 我们要一起来诵读马可福音的第10章46到52节。 Dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema kasihnya menebus yang diabaikan. 那我们要来思想一个题目是神爱救赎被遗弃的人。 Mari kita dengar firman Tuhan yang akan dibacakan oleh adik Anna. 那我们有请毛以欣来为我们诵读今天的正道经文。马可福音10章46到52节，治好瞎子巴底买。到了耶利哥，耶稣同门徒并许多人出耶利哥的时候，有一个讨饭的瞎子，是底买的儿子巴底买，坐在路旁。他听见是拿撒勒的耶稣，就喊着说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”有许多人责备他，不许他作声，他却越发大声喊着说：“大卫的子孙啊，可怜我吧！”耶稣就站住说：“叫过他来。”他们就叫那瞎子，对他说：“放心，起来，他叫你了。”瞎子就丢下衣服，跳起来，走到耶稣那里。耶稣说：“要我为你做什么？”瞎子说：“拉波尼，我要能看见。”耶稣说：“你去吧，你的信救了你了。”瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 主内蒙爱的弟兄姊妹们， terkadang bahkan sering hal yang paling menyakitkan di dalam hidup kita bukan hanya penderitaan, tetapi ketika diabaikan. 那在我们生命当中，让我们最惊惧的，有时候不是受苦难，而是被忽视。 Ada orang yang sedang sakit tetapi tidak ada satu orang pun yang dekat dengan hidupnya, anggota keluarganya yang mempedulikannya. 那有人他正遭受痛苦，但是他的家人和他身边任何一个人对他是毫不在意、漠不关心。 Sakitnya itu sendiri sudah membuat derita, ditambah lagi tidak ada seorang pun yang peduli dengan dia. 那因为身体已经遭受病痛，再加上没有其他人对他有任何的关顾，那就更为的伤心。 Beberapa bulan lalu ada seorang oma usia 77 di Jalan Petek yang meninggal dunia tidak diketahui oleh anak-anaknya sudah 4 hari membusuk. 那前一段时间有一个老太太，她离世了，她没有任何人知道她已经离世了，所以到发现的时候已经发臭了。 Memang dia sakit dan sebelum itu dibantu oleh seorang asisten rumah tangga. 那她的确是已经生病很久了，有一个帮工一直在帮她。 Asisten rumah tangga pun akhirnya berhenti karena merasa tidak digaji dengan cukup. 因为这个帮工没有得到应有的薪水，所以他就不再帮助这个老太太了。 Tidak diketahui mengapa anak-anaknya tidak memberikan perhatian. 那也不知道为什么他的子女对他漠不关心。 Tahu-tahu orang itu meninggal dunia setelah tetangganya mencium bau busuk yang tidak enak. 那当他的邻居闻到这个臭味，才发现他已经离开了世界。 Sakit itu membuat kita menderita, tetapi diabaikan menjadi semakin menderita. 那身体的疼痛本来就让我们很难受了，被人忽视和遗忘，让我们就是雪上加霜。 Memang kita akui bahwa dunia di mana kita hidup ini bergerak sangat cepat. 那我们知道这个世界是在不断的旋转。 Dan orang-orang akan terus juga bergerak dengan cepat untuk bisa mencapai keberhasilan di depan. 所以人要不停的去奋进，才能够达到他想要的目标。 Tetapi karena itu ada konsekuensi, yaitu orang-orang lemah, orang-orang yang sering tidak berdaya akan tertinggal di belakang. 因此，这些软弱没有能力的人就会被掉队了。 Orang-orang seperti ini akan diabaikan entah disengaja atau tidak.
那这些人无论是有意还是无意的，就被人忽视。 Nah inilah yang terjadi pada seorang pengemis bernama Bartimius. 那这个也是发生在一个叫巴迪买的这个穷人身上。 Dia duduk di pinggir jalan di kota Yeriko untuk meminta belas kasihan orang-orang yang lewat. 他坐在耶利哥路边，然后去希望得到路过的人对他的怜悯。 Tapi orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. 但是各自都有忙各自的生活。 Sangat dipahami karena orang punya tanggung jawabnya masing-masing sehingga orang pasti akan mengejar target. 因为各自有自己肩负的责任，所以就很不用感觉好奇啊，他们要忙于他们自己的生计。 Dan konsekuensinya seorang pengemis buta ini tentu hanya mendapatkan sedikit bantuan dari orang banyak yang lalu lalang. 所以就不觉奇怪啊，他得到路人的帮助是微乎其微。 Menarik bahwa kemudian ketika diceritakan bahwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan kemudian keluar lagi dari kota Yeriko menuju kota Yerusalem, orang ini memanggil-manggil nama Yesus. 所以很奇怪的是，当耶稣进入耶利哥，要经过那里去耶路撒冷的时候，有人在呼叫他的名字。 Orang buta ini mengharapkan belas kasihan dari Tuhan Yesus. 那这个盲人他希望得到耶稣的怜悯， Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 他说：“大卫的子孙啊，你可怜我吧。” Tapi saudara tadi mendengar ceritanya dalam bahasa Mandarin, satu reaksi orang banyak yang sangat menyedihkan. 那刚我们听到这个故事的时候，就觉得让大家都很心酸。 Orang banyak itu berkata, diam. 那所有的人说：“你安静下来。” Kenapa? Karena bagi mereka Bartimius hanyalah pengemis yang tidak penting. 对于众人来说，巴迪买是一个无足轻重的人物。 Bahkan hanya bisa menjadi pengganggu orang-orang yang lewat yang punya kepentingan masing-masing. 呀，他的这个出现只能就是打扰了那些路过的人，去忙于他们自己在乎的事情。 Tidakkah ini menjadi gambaran dari dunia kita, Bapak Ibu Saudara? 那这不是正好描绘了我们当今的世界吗？ Hanya orang-orang kuat yang dihormati. 那些有权有势的人受尊敬， Hanya orang-orang sukses yang diperhatikan. 那些成功的人被受关注， Tetapi orang yang lemah akan diabaikan. 但是软弱的人被忽视。 Orang miskin sering tidak akan terlihat oleh orang. 那些穷乏的人不被人看见， Orang sakit sering dilupakan. 那这些有病痛的人被忽视和忘记， Yang tidak punya status sering tidak dianggap. 那没有地位的人就当然不被珍视。 Ini realita hidup kita, Bapak 啊， Ibu. 这就是我们现实生活的样子。 Dan mungkin kita mengalami hal-hal serupa. 可能我们也正经历相同的遭遇， Tetapi kita tahu bahwa sekalipun banyak orang melarang dia untuk berhenti bicara, tapi Bartimius justru semakin keras memanggil Yesus anak Daud itu. 那虽然众人要他安静，但是巴迪买他更加有力的向耶稣呼求。 Setelah itu sesuatu yang luar biasa terjadi. 然后一个非同凡响的事情发生了。 Alkitab menyebut bahwa Yesus berhenti. 那圣经告诉我们，主耶稣停下来。 Saya ceritakan sedikit mengenai Injil Markus. 我给大家讲一点点关于马可福音。 Markus itu sering menggunakan kata segera untuk menggambarkan kegentingan, pentingnya sesuatu untuk dikerjakan oleh Yesus. 马可常常会用立即、马上来描述耶稣有很重要的事情要去做。 Kalau Bapak Ibu Saudara mencari di Alkitab gadget, ketik aja segera untuk Markus di kitab Markus, nanti akan banyak sekali muncul. 那如果大家把立即、马上的词输入到你的这个圣经应用里面，就会发现有很多这样的词。 Markus memang mau menggambarkan bahwa Yesus sedang berjalan menuju ke Yerusalem untuk menyelesaikan misi penyelamatan dunia.
因为马可记录了耶稣，他要前往耶路撒冷去完成他拯救世界的使命， Sehingga semuanya harus bergerak dengan cepat. 所有所做的事情要迅速的开展。 Tapi menarik di bagian ini, Markus memberikan catatan khusus bahwa Yesus berhenti. 但是令人很吸引人的地方，在这里马可记录了耶稣停下来了。 Jadi satu kata ini semoga Bapak Ibu selalu ingat, ini bukan kebetulan ditempatkan oleh penulis Injil Markus ini. 那这个不是一个偶然的巧合，马可把它写在这里。 Ini untuk mendatangkan satu kontras dan keterkejutan kita karena pergerakan yang cepat, tiba-tiba Yesus berhenti. 这是要在快和慢、动和静当中的一个对比，让我们看到耶稣突然停了下来。 Apakah misi penyelamatannya di Yerusalem, di kayu salib itu, di sana itu tidak penting sehingga dia berhenti? 是否去耶路撒冷要完成的使命没有那么重要，所以他可以停下来？ Sama sekali tidak. 那不是这个原因。 Ini berarti bagi kita bahwa Yesus memang punya hati yang luar biasa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang dianggap tidak layak oleh manusia. 在这里我们看到耶稣他有一颗心去拯救那一些本不配拯救的人。 Yesus tidak hanya memperhatikan hal-hal besar tetapi juga hal-hal yang kecil. Satu orang yang berseru minta belas kasihan, dia mau berhenti untuknya. 他不单单关注伟大的事情，他也关心微小的事情。 Bagi dunia Bartimius tidak penting, tetapi bagi Yesus ia penting sehingga dia berhenti untuk memberikan kepeduliannya. 对于世界而言，巴迪买无足轻重；对耶稣而言，他很重要，值得他停下脚步。 Kemudian Yesus setelah mendengar Bartimius memanggil-manggil, dia minta tolong orang-orang untuk memanggil dia. 当他听到巴迪买呼求停下来的时候， Dan saudara lihat apa yang terjadi dalam dialog itu. 那我们注意看这一段对话。 Sebelum Bartimius menyampaikan kemauannya, Yesus bertanya lebih dulu. 在巴迪买还没有说他的诉求之前，耶稣就先询问他。 Yesus bertanya, apa yang mau aku perbuat bagimu? 在这里他说：“你要我为你做什么 Saudara tertarik tidak dengan pertanyaan ini?？” 那这个问题是不是很吸引人啊？ Bukankah seharusnya Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan Bartimius? 那按理说，耶稣应该明白巴迪买所需要的是什么， Karena dia buta. 因为巴迪买他是个瞎子，对吧？ Tentu dia ingin sembuh. 那当然，他希望眼睛能够看见。 Tapi kenapa Yesus bertanya dulu seolah-olah Yesus tidak tahu? 但是为什么耶稣问他你要什么，就感觉好像耶稣不知道巴迪买的需求？ Apa artinya? 那它意味着什么？ Yesus sedang menempatkan orang itu sebagai pribadi yang berharga. 那因为耶稣珍视他面前的这一个巴迪买， Yang mau didengar suara batinnya apa? 要去聆听他的心声。 Dan Bartimius kemudian mengatakan, Tuhan, Rabuni guru, aku ingin bisa melihatnya kembali. 他说：“拉波尼，我要能看见。” Dan Yesus lalu berkata, pergilah, imanmu menyelamatkan kamu. 所以耶稣就说：“你去吧，你的信救了你。” Lebih menarik lagi karena Injil Markus mencatat nama si pengemis itu yaitu Bartimius. 那非常有意思的，马可在这里记录下了这个巴迪买的名字。 Padahal kita sering melihat Yesus melakukan mujizat tanpa disebutkan nama-nama orang itu. 因为我们常常看到耶稣行了很多的神迹，但是没有去提到里面的这些 Tapi di 人。 sini orang yang buta itu disebutkan namanya Bartimius atau anak Timeus.
那在这里的话，却提到了这个巴迪买的名字。 Dan sekali lagi ini untuk menegaskan kepada kita pembaca saat ini betapa Tuhan Yesus itu sangat peduli dengan pribadi satu orang yang seringkali tidak dianggap oleh orang lain. 所以在这里再一次的强调，耶稣对于那些被忽视的人是如此的珍视。 Ini bukan sekedar mujizat biasa sebetulnya. 那这不单单是一个奇迹啊，神迹。 Karena di sini Yesus sedang mengembalikan kodrat manusia, nilai hidup manusia itu di tempat yang seharusnya diperhatikan. 耶稣把一个人应该有的尊荣归于他本该的这个位 Sementara 置。 dunia seringkali menilai orang dari prestasinya, 因为这个世界是按照人的表 dari 现去 kehebatannya, 衡量他， kesuksesannya, kekayaannya, prestasinya. 他的这个表现、他的成就和他的这个财富 Tapi 去决 Tuhan 定。 Yesus mengajarkan dari kisah ini supaya kita memperhatikan pribadinya, bukan apa yang dia punya, bukan. 但是在这里，耶稣教导我们是专注在这个人本身，而不是他有什么。 Dan yang lebih menarik lagi ini, Bapak Ibu, 那我们注意看更加吸引人的地方， bahwa Yesus tidak berhenti pada menyembuhkan sakit fisiknya. 那他不是单单只是让他的身体得治愈， Tapi Yesus membawa hidupnya masuk ke dalam hubungan dengan Dia. 也把他带进了与主同行的生命当中。 Saudara melihat perbedaannya ini. 那我们要注意他的这个区别。 Dulu Bartimius dia meminta-minta di pinggir jalan. 那以前巴迪买是在路边乞讨， Tapi dengan kehadiran Kristus yang penuh kasih telah membuat dia berjalan bersama dengan Yesus. 那因着主的显现，他现在可以与主同行。 Ayat 52 dengan sangat gamblang di situ disebutkan bahwa dia akhirnya mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. 在第52节这里说，巴迪买就在路上跟随耶稣。 Saya ingin memberitahu kepada saudara tentang kasih Tuhan ini. 那我要告诉大家，耶稣对你我的爱。 Ada dua hal yang mau saya sharingkan kepada Bapak 那 Ibu. 有两件我要和大家分享的。 Yang pertama adalah ini. 那首先， Jikalau kita hari ini merasa kecil, merasa lemah, tidak diperhatikan, maka ingatlah bahwa Yesus tidak melewati kita. 如果我们觉得自己微不足道，没有任何的身份地位，软弱不堪，记得耶稣不这样看待你我。 Dia berhenti untuk kita. 那他为你我停下了脚步。 Biasanya perasaan ditinggalkan ini oleh orang-orang itu biasanya pada orang-orang tua. 那这些被遗弃的人，常常是被他的父母遗弃。 Ketika anak-anak sudah besar, berkeluarga, lalu punya kesibukannya sendiri, kadang kan jarang menghubungi kita. 那这里说的是，就是孩子已经大了的父辈们被孩子遗弃。 Maka perasaan aku udah tua, sakit-sakitan, diabaikan lagi itu semakin perih di hati, betul enggak? 在这里的话讲到，如果人已经到了老年，然后没有受到子女对他的关顾，觉得自己被遗弃啊，那种感受是很难受的。 Dan karena itu saya ingin menghibur dengan firman Tuhan ini, termasuk untuk diri saya yang sudah usia makin tua ya, sudah rambut putih banyak ini. 唯愿今天上帝的真道可以让你和我得安慰。 Kalau anak-anak kita sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga tidak memperhatikan kita, kita punya Tuhan yang peduli sama kita. 如果我们的儿孙们由于各自的繁琐的事情忽略了我们，请记住，有一位时刻关顾我们的 Betul 上帝。 bahwa anak-anak kita memang seharusnya punya tanggung jawab untuk peduli pada orang tua.
Betul. 的确，作为儿女，他们对父辈应该有赡养的义务。 Tapi kenyataannya kita tahu juga bahwa mereka punya kesibukan masing-masing sehingga seringkali tidak bisa peduli sama kita orang tua. 但是在现实生活当中，他们各自有各自要忙的事情，也导致了他们无暇顾及老人。 Nah, karena itu daripada kita menyesali diri, ngomel-ngomel ya, anaknya dimarah-marahin, kamu kok enggak pernah ngubungin saya, enggak pernah ngunjungin saya, sakit hati di sini ya. Daripada itu, kita yakinkan pada diri, Tuhan ada dalam hidupku. 如果我们在抱怨儿女没有来看我们，没有关顾我们，忽略了我们，我们还不如再次的告诉自己，有一位 Tuhan 关 Yesus 顾我们的上 pernah 帝。 berhenti untuk Bartimius, dia juga akan berhenti untuk kita. 这一位为巴迪买停下脚步的上帝，他也为你和我停下了脚步。 Ini yang pertama. 那这是第一点。 Sekarang yang kedua, 那我们来看第二点。 kita harus ingat dan kita mulai mempraktekkan apa yang Yesus contohkan. 我们要学习耶稣的样式， Belajar untuk berhenti untuk satu orang. 那我们要去为我们身边的人停下脚步。 Dalam arti kita memperhatikan mereka. 那也就是换句话说，我们刻意的去关顾他们。 Ini juga berlaku bagi anak-anak yang masih punya orang tua di sini ya. 那特别是在这里还有父母的儿女们，要记得去关顾自己家中的老人， Jangan abaikan mereka. 那不要忽略了他们。 Karena Tuhan sudah mempedulikan kita. 那因为上帝已经先看顾了你和我。 Setidaknya telepon seminggu sekali. 那至少每一个星期可以打一个电话。 Ada satu anggota jemaat yang sharing ke saya dan istri, dia punya kesepakatan, pokoknya seminggu sekali minimal kamu menghubungi papa mama. 那有一个会友跟我分享，就是他跟儿女有一个约定，就是最少每一周儿女要给父母打一次电 Bukan 话。 balas budi ya, bukan. Tetapi memang itulah tanggung jawab anak itu untuk hormat pada orang tua. 不是要来报恩，而是作为子女对父母应该尽的义 Jadi 务和责 hari 任。 ini PR untuk kita, coba cari satu orang saja, mungkin dalam keluarga kita atau orang lain, untuk kita coba tanya kabarnya piye, gimana kabarmu? 所以开始去关顾我们家中的老人，打电话问问他们最近的情况如何。 Coba tanya seperti Tuhan Yesus, apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu? 然后问耶稣：“我可以为你做什么 Ini cerita sederhana banget, tapi kalau dipraktekkan susah loh Bapak Ibu.？” 这个看起来简单，做起来 Tapi 艰 saya 难。 mau cerita ini tidak hanya berhenti di sini, di otak kita. 那我不希望这个只是停留在我们的意识形态当中。 Saya ingin ini kita praktekkan dalam 1 minggu ini. 我盼望大家在这周当中去实践起来。 Nanti ceritakan di teman-teman cross Bapak Ibu, ceritakan apa yang sudah dilakukan dengan pesan firman hari ini. 那可以在各自的小组当中去分享，你在这一周当中已经做了什么。 Dan ini yang lebih penting lagi bagian yang terakhir. 那这是更为重要的事情。 Berbuat baik, peduli kepada orang lain adalah satu hal yang istimewa. 帮助别人是一件了不起的事情。 Tapi jangan merasa cukup dengan berbuat baik. 那不要觉得行善就够了， Harus seperti apa yang Yesus lakukan. 那应该要学习耶稣的样式， Menolong orang itu yang kepadanya kita berbuat baik untuk selangkah lebih dekat dengan Kristus. 那帮助这个人之后，还要帮助他亲近基督。 Saudara tadi memperhatikan Yesus tidak hanya menyembuhkan sakit Bartimius, tetapi mengarahkan hidupnya kepada Kristus sehingga dia berjalan bersama dengan Kristus. 我们看到耶稣不单单治愈了巴迪买，他也带领巴迪买跟随他的脚步。 Berbuat baik adalah satu keharusan panggilan Kristiani. 那行善是基督徒
本该有的使命。 Orang Kristen harus lebih baik lagi daripada orang-orang non-Kristen, orang-orang yang bahkan mungkin ateis. 那基督徒无论是对基督徒还是对非信徒，应该是更加的友好。 Tapi tidak cukup, tidak boleh berhenti pada perbuatan baik saja, titik. 只是与人为善不够， Kita harus selangkah lebih baik seperti yang Tuhan Yesus kerjakan, yaitu menolong orang itu sampai selangkah lebih dekat dengan Kristus. 我们要再向前迈一步，要带领这个人亲近基督。 Dan itu bedanya Kristen dengan non-Kristen. 那这是基督徒与非基督徒之间的 Atau 区 misalnya 别。 agama atau kepercayaan-kepercayaan yang lain yang sering mengajarkan kebaikan. 那可能其他的宗教常常是讲到要人行善。 Kalau berhenti hanya pada perbuatan baik, ya kita berarti sama dengan agama mereka. 如果仅仅是行善罢了，我们与人无益。 Tapi akan celaka kalau kita pun tidak pernah berbuat baik. 那如果我们连行善都没有的话，那就有 Kita 祸了。 kalah dengan orang-orang yang non percaya kepada Yesus, Nah, tapi perbuatan baiknya luar biasa. 如果我们说自己信主，但是我们行为还不如不信的人，哇，那是真的有祸了。 Saya terkesima dengan sebuah cerita tentang seorang yang begitu humanistik, yang sangat berbuat memanusiakan manusia. 那我对一个对人很尊敬的人啊，非常的敬重。 Ada satu orang Semarang yang dia pernah ngomong, kalau pergi kemana-mana naik mobil itu membawa tali untuk bisa menarik mobil lain yang mogok. 那有一个三宝龙人，他的汽车里面经常都有一个这个绳子，是去牵引那一些抛锚的汽车。 Dan menurut pengakuannya kalau dia pergi lalu melihat ada mobil mogok, dia akan berhenti dan menawarkan bantuan. 那如果在路上看到有人汽车抛锚了，他就会上前去说：“我可以帮你这个拉你的车吗？” Ada yang pernah melakukannya? 那有人这样做吗？ Dia bukan orang Kristen loh, 那他不是基督徒， tapi hatinya baik sekali terhadap manusia lainnya. 但是他在善行这一块上很不错。 Seharusnya kita berbuat baik, menolong orang kan, harusnya kan. 那按理说我们应该做得更好，不是吗？ Kalau kita tidak pernah melakukan perbuatan baik, menolong orang yang seringkali dalam kondisi butuh tapi dia diabaikan orang. Kalau kita tidak melakukannya, kita lebih buruk dari orang yang tidak percaya Tuhan tapi baik hatinya. 那对于有需要的人，我们都没有去帮助，那我们与不信的人又有什么益 Tapi 处呢 setelah？kita berbuat baik, jangan lupa, jangan cuma berbuat baik. 那如果我们与人为善，不要只是停在这里罢了 Tapi。bagaimana caranya dengan cara yang baik juga menolong orang itu akhirnya mengenal Kristus. 与人为善的同时，也要引领这一个人归 Sehingga 向基 dia 督， bisa berjalan bersama dengan Kristus. 所以他就可以和主同 Itulah 行。 kekristenan dalam perbuatan baiknya. 所以这就是真正懂得行善的基督徒。 Jadi saya ingin simpulkan khotbah saya dengan kalimat ini. 那我用下面的一句话来总结今天的正道： Kasih Kristus tidak melewati orang yang diabaikan. 基督的爱不会略过被忽视的人， Ia berhenti, menebus, dan membawa mereka berjalan bersamanya. 他停下救赎，并带他们与他同行。 Mari kita mensyukuri akan anugerah Tuhan ini. 我们感谢上帝给我们的恩典， Tapi sekaligus menyatakan tekad untuk menjadi seperti Kristus di dalam berbuat 我 baik. 们也决志要学习主的样式。 Bagi saudara yang merasa terabaikan, mungkin nggak diperhatikan, anak-anak, cucu, yakinkan bahwa diri kita dan bersyukurlah Tuhan peduli sama kita. 如果觉得自己被自己的儿孙或者其他的人忽视的话，再一次的提醒自己，有一位关顾我们的上帝。 Bagi anak-anak yang masih punya tanggung jawab terhadap orang tua, pedulikan mereka yang sudah mengasihi. 对于父母还健在的，要学习去关顾他们。 Dan biarlah semuanya kita kerjakan untuk
kemuliaan Tuhan, dengan mana orang-orang semakin dekat Kristus. 唯愿我们所做的这一切可以荣耀神，带领这些人更加的亲近上帝。 Kiranya Tuhan menolong kita semua dan memampukan kita untuk mempraktekkan firman ini. 唯愿上帝赐能力给我们，让我们可以照他的旨意行。 Amin. Amin.